كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين يا الله sesungguhnya waktu duha itu duhamu kecantikannya kecantikanmu keindahannya keindahanmu kekuatannya kekuatanmu kekuasaannya kekuasaanmu perlindungannya perlindunganmu ya Allah jika rezeki masih di langit turunkanlah jika di bumi keluarkanlah jika sukar pemudahkanlah jika haram sucikanlah jika jauh dekatkanlah berkat waktu duha kecantikanmu keindahanmu kekuatanmu kekuasaanmu limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah pun sama-sama dalam sesi live pada pagi ini. Jadi siapa yang baru first time boleh follow kita punya TikTok dulu. Kemudian jangan lupa yang baru masuk juga boleh bantu untuk share dulu sesi live pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sama-sama baca Quran. Okay. Kemudian kita baca terjemahan dan juga kita huraikan serba sedikit secara ringkas berkaitan dengan hukum tajwid. Yang dah masuk juga boleh belanja like dulu pada saya insya-Allah sebelum kita mulakan. Jadi mungkin ada ramai yang baru first time hari ini. Okay, kalau baru first time boleh juga komen kat situ baru first time join. Sebab sebenarnya setiap Isnin sehingga hari Jumaat, Isnin ke hari Jumaat kita akan live di TikTok untuk sama-samalah kita baca Quran dulu. Kan kita baca Quran, kemudian kita akan baca terjemahan ayat yang kita baca tersebut dan huraikan sedikit berkaitan dengan hukum tajwid. Okay, Cik Yanti first time. Okay, first time tak apa. Nanti insyaAllah boleh follow kita punya TikTok dan tengoklah mana-mana video yang bermanfaat tu boleh belajar insyaAllah. Okay. Kemudian yang baru first time juga jangan lupa setiap hari memang kita akan on live Isnin sehingga Jumaat. Kalau tak ada apa-apalah jam 9 pagi boleh ajak lagi kawan-kawan kita yang lain yang mungkin tengah free ataupun suri rumah dan sebagainya. Tengah free tu boleh sama-sama belajar. Dalam sejam je, dalam masa sejam je kita ambil masa untuk kita mengaji. Kemudian teruskanlah dengan aktiviti masing-masing insya-Allah. Jadi untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan boleh siap sedia dengan mushaf masing-masing ataupun boleh lihat saja pada skrin handphone masing-masing. Hari ini kita dah masuk hampir pada juzuk yang keempat. Kita dah nak masuk hampir kepada juzuk yang keempat. Jadi insya-Allah boleh follow lah sehingga kita target sehingga kita dapat khatam bacaan dan juga terjemahan tersebut sekali dengan kita belajar berkaitan hukum tajwid. Dan hukum tajwid tersebut kita selalu ulang repeat sehingga mahir lah insyaAllah dari segi nama dan juga dari segi cara baca. Okay, jadi maksudnya kalau kita daripada tuan-tuan perempuan ada yang baru mula belajar Quran kan, baru mula belajar Quran tak ada masalah, boleh follow juga cara kita insyaAllah. Sebab apa? Sebab diterangkan dengan kaedah yang mudah ataupun formula-formula yang ringkas lah. Macam kita tengok tanda baca pun kita dah boleh tahu nak baca macam mana, berapa harakat dan sebagainya. Okay, itu untuk sahabat-sahabat kita yang baru nak belajar ataupun masih lagi bertatih-tatih. Kan orang kata bertatih-tatih. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang dah ke depan sikit ataupun lebih advance sikit pun kita akan bantu ulang kaji. Dari segi nama kan kita akan sebutlah nama-nama hukum tajwid tersebut. Jadi insyaAllah kita cover dua-dua side lah, yang baru nak berjinak-jinak dan yang dah advance sikit kita pun raikan juga. Jadi insyaAllah tuan-tuan perempuan boleh bersedia, kita akan mulakan pada muka surat yang ke-59. Macam biasa kalau ada sebarang soalan
untuk ditanyakan ataupun kekeliruan sebelum ni ada baca Quran ataupun ada belajar dan sebagainya, boleh bertanya dekat ruangan komen lah, terbuka. Terbuka untuk tanya soalan. Dan macam semalam pun puan kita ada puan Waalaikumsalam, nak request untuk baca, nak semak bacaan, insya-Allah boleh juga. Cuma kita akan ambil dalam 1-2 ayat macam tu lah, sikit. Kalau ada yang lain nak request untuk baca pun boleh request untuk join live lah. Join live, kemudian kita akan angkat masuk dalam petak untuk baca 1-2 ayat kita semak, insya-Allah. Secara live. Tapi tak perlu buka kamera lah, tak perlu buka kamera. Just just request saja. Request, kemudian saya perasan saya akan accept lah untuk masuk, insya-Allah. Jadi hari ini kita sambung ayat muka surat yang ke-15, 59. Kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين آمين. Okey, baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan pada muka surat yang ke-59. Insya-Allah kita macam biasa, kita baca ayat satu persatu, kemudian kita akan lihat kepada terjemahan dan kita akan huraikan sedikit berkaitan dengan hukum tajwid. Ada sebarang soalan ataupun request untuk semak bacaan tuan-tuan dan puan-puan, boleh request untuk join live. Tak perlu buka kamera lah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Okey, kita tengok pada tanda yang ada mat ni, tanda macam ombak, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Maksudnya apa dekat sini? Menutupi firman-firman Allah yang termaktub dalam Taurat dan Injil dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat oleh mereka, yakni ahli kitab sendiri. Dan kamu menyembunyikan kebenaran, yakni kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam Taurat dan juga Injil, padahal kamu mengetahuinya. Kalau lah macam ni, ustaz boleh masukkan 9 kotak dalam ni. Okey, boleh, tak ada masalah. Kalau nak request untuk join tu boleh. 2-3 orang sampai 9. Saya pun tak biasa sampai 9 kotak boleh. Kita boleh cubalah siapa-siapa yang nak semak kan. InsyaAllah. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar. Jim salah satu daripada 5 huruf qalqalah, maka perlu ada lantunan. Lantunkan sedikit saja, sebab dekat sini kita panggil dia qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Jadi wajhan, tak perlu wajhan tu dah jadi kuat, iaitu kubra. Wajhan nahar. Kalau boleh ra ni kita tebalkan. Ra ni kita tebalkan, iaitu tafkhim, bacaan tafkhim, sebab sebelumnya huruf berbaris di atas. Kemudian kita nampak ada tanwin yang bentuk seperti 99, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan
dengung 2 harakat. Okey, dengung 2 harakat. Okey, jap kita setting balik. Okey. واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Okey, sama juga ra mati sebelumnya berbaris di atas, maka kita baca dengan tebal, tafkhim, la'allahum yarji'un. Okey, boleh praktislah untuk kita tebalkan ataupun nipiskan bacaan ra tu ikut pada keadaan yang tertentulah. Okey, 72. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesama mereka, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada awal siang, dan ingkarilah pada akhirnya agar mereka kembali, yakni kepada kekafiran. Ini ada segolongan daripada ahli kitab yang berkatakan sedemikianlah. Okey. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah. Okey, tanda mat ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat, liman ta. Okey, dekat sini ikhfa lah, ikhfa hakiki. Dekat sini tadi mat jaiz munfasil. Dinakum qul inna. Inna nun yang bersabdu, setiap kali nun bersabdu ataupun mim bersabdu kita kena dengung 2 harakat. Okey, dengung 2 harakat, dekat situ wajibul gunnah. Ayyu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Okey, pastikan kalau ada tanda mat ataupun ombak di sini selepasnya huruf bersabdu. Selepasnya huruf bersabdu, maka bacaannya kita tak boleh lagi baca 4 ataupun 5. Kita kena baca dengan 6 harakat. Okey, bezanya apa? Bezanya adalah huruf setelah tanda mat ataupun tanda ombak tersebut saja. Okey, kalau ada tanda sabdu maka baca dengan 6 harakat. Ingat yang tu je sahabat-sahabat yang baru belajar tu kan. Tak perlu ingat nama. Kalau ikut namanya dekat sini mat lazim kalimi musaqal. Okey, cumanya ingat saja dari segi bentuk dia. Bentuk ataupun tanda baca dekat situ. Okey. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Okey, dekat sini mat wajib dekat sini kita boleh baca 4 ataupun 5 lah. Okey, cuma kalau kita nak berhenti ataupun waqaf, kita boleh baca sehingga 6 harakat. Yasha ni. Okey, kita boleh baca sehingga 6 harakat kalau kita nak berhentilah dekat sini. Okey. Dekat sini namanya mat wajib muttasil. Okey. Wallahu wasi'un alim. Okey, wasi'un. Kenapa un ni kena baca jelas? Di sini izhar halqi. Okey, tanwin bertemu dengan ain. Okey, dari segi tanda baca untuk sahabat-sahabat yang baru belajar, di sini ada tanda seperti 69. Okey, jumpa je tanda 69, baca dengan jelas. Jelas apa? Jelas bunyi nun mati. Wasi'un alim. Macam tu. Okey. 73. Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahawa seorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahawa mereka akan menyanggahmu di hadapan Tuhanmu. Katakanlah, yakni Muhammad, sesungguhnya kurniaan itu di tangan, yakni dalam kekuasaan Allah. Dia memberikannya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Okey, nun kosong
nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka bacaan dengung dekat sini idgham ma'al gunnah. Maksudnya mim ni kita masuk dalam ya dengan gunnah. May yasha itu maksudnya memasukkan idgham. Idgham ma'al gunnah, masuk dengan dengung. Okey. Kemudian dekat sini bi rahmatihi, ha yang terbuka macam ni pastikan bunyi pedas. Okey, pastikan bunyi pedas. Macam mana kita nak praktis, nak berlatih bunyi pedas tersebut, iaitu dengan kita senyumkan mulut. Okey, dengan kita senyumkan mulut. Baru dia jelas bunyi ha pedas ni. Kemudian nampak lagi tanda kecil ni. Ni tanda mad ya ni. Bi rahmatihi, pastikan 2 harakat. Okey. Wallahu dzul fadlil azim. Okey, pastikan huruf dad. Huruf dad yang sukun bukan huruf qalqalah. Okey, huruf dad ni bukan huruf qalqalah. Jadi kebiasaan ramai juga yang baca silap ni dekat sini ni. Wallahu dzul fadlil azim. Okey, dibaca fadlil azim. Maksudnya ada qalqalah. Sedangkan huruf dad bukan huruf qalqalah. Jadi tak perlu ada lantunan pada huruf dad ni. Wallahu dzul fadlil azim. Macam tu je, tak perlu ada lantunan dekat huruf dad. Okey. Okay, untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin ada kurang faham dari segi istilah-istilah, mungkin saya guna istilah tu tak faham. Okey, boleh tanya. Jangan risau, boleh tanya, saya terangkanlah macam qalqalah tu apa kan. Qalqalah tu lantunan. Lantunan daripada kita baca huruf yang sukun tu. Okey, ada 5 saja huruf qalqalah. Okey, baik. Kita teruskan tengok terjemahan ayat 74. Yahtassu bi rahmatihi, dia menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki kurniaan yang besar. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Okey, sahabat-sahabat cuba tengok dekat sini. Man in ta'manhu. Dekat sini ni kena hati-hati lebih sikit. Sebab apa? Sebab kalau tidak hati-hati, nun pun kita akan qalqalahkan. Nun mati ni. In ta'manhu, mana. Na tu dah ada qalqalah. Jadi hati-hati dekat situ. Man in ta'manhu bidi silap. Man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Okay, baris tidak selari. Okay, sama macam kaedah nun kosong. Macam tadi kan, nun kosong. Ini adik-beradik lah dengan tanwin yang tidak selari. Okay, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Dekat sini namanya idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Kita masukkan idgham tu, maksudnya memasukkan ke dalam huruf ya ni dengan gunnah 2 harakat. Yu'addihi. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi, insya-Allah. Okey. Jadi dekat sini kita nampak lagi ada tanda ombak ni. Ya, selepasnya bukan lam, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Okey, yu'addihi ilaik, 4 ataupun 5 harakat. Di sini maksilah tawilah. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Okey, pastikan mim yang bersabdu tutup mulut rapat, bibir atas dan bibir bawah pastikan betul-betul kemas. Okey, boleh praktislah baca. Okey, boleh praktis. Wa minhum, dan satu lagi nun ni pun sama juga macam tadi. Okey, jangan ada lantunan pada huruf nun mati. Wa minhum, itu yang betul. Kalau yang salah, wa minhum, saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar tak lantunan tu, tapi memang ada lantunan kalau kita baca lajulah terutamanya. Wa minhum, ya ada sikit minhum. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi
yuaddihi ilaik. Okey, tanwin yang tidak selari, tanwin tak selari, selepasnya huruf lam ataupun ra, maka tak boleh dengung. Okey, jadi cara membaca, kita masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey, kalau nampak huruf tu huruf yang ada sabdu, maka kita masuk dalam huruf tersebut. Kalau macam sini, jadinya idgham, iaitu masuk dalam ra. Tapi idgham tu dengan bila gunnah, tanpa dengung. Bidinarillah, rillah. Okey, sahabat-sahabat yang baru belajar, tengok pada tanda saja. Okey, nampak aja huruf bersabdu, kita masuk dalam huruf tersebut. Bidinarillah yuaddihi ilaik. Okey, sama juga tanda mat ataupun ombak, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Illa ma dumta alaihi qaima. Sama juga mat, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, dekat sini ada qaima, tanwin di hujung sekali, hujung perkataan, maka jangan baca qaiman sebab kita nak berhenti. Nak berhenti, kita gugurkan satu tanda ni, jadi satu baris je, qaima. Okey, dekat sini apa nama dia? Mad iwad. Okey, nama dia mad iwad. Okey. Dzalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna ala Allahil kadhib. Okey, qalqalah kubra. Okay. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Okey. Satu lagi, bila ada huruf bersabdu yang berturutan macam ni, kena pastikan setiap huruf sabdu tersebut kita jelaskan. Ummi. Jangan tinggalkan salah satu pun. Okey. Ummi. Okey. Pastikan dua-dua huruf yang bersabdu tu jelas bunyi sabdu dia. Okey, kemudian dekat sini tuan-tuan dan puan-puan nampak ada tanda tanwin. 99, dia sama adik-beradik dengan yang tanwin atas dan juga tanwin bawah yang tidak selari. Jadi konsep yang sama kita guna, iaitu selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, di sini idgham ma'al gunnah. Masuk dalam huruf waw. Idgham masuk ma'al bersama dengan gunnah, iaitu dengung. Sabilun wa yaqulun. Okey. 75. Dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau meminjamkan kepadanya harta yang banyak, nescaya dia mengembalikan kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau meminjamkan kepadanya 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tiada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Okay, nun yang bersabdu wajibul gunnah, maka wajib kita dengung 2 harakat. Wajib dengung 2 harakat. Okay, kalau tadi ada nun kosong, sekarang ni nun ada tanda mati. Okay, nun ada tanda mati, maka kita baca dengan jelas. Nampak je ada tanda mati, ataupun versi yang tanwin dia kena selari. Okay, selari. Tanwin atas, tanwin bawah yang selari, kita kena baca dengan dengung. Kita kena baca dengan izhar. Jatuh. Kita kena baca dengan izhar, iaitu bacaan yang jelas. Bala man, apa yang jelas tu? Bunyi nun. Okay, bunyi nun yang mati tu. Man awfa bi'ahdihi. Okay, 76. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.
Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Okay, tanwin yang tak selari, selepasnya bukan lam ra, maka baca dengung. Thamanan qalila, iaitu ikhfa, bacaan ikhfa hakiki di sini. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Okay, lafzul jalalah ataupun lafaz Allah ni dibaca tebal sebab sebelumnya huruf dhammah, berbaris dhammah, iaitu berbaris di hadapan. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Okay, dekat sini ada yang bentuknya 69. Jadi dia sama-sama satu set sama adik-beradik dengan yang tanwin atas ataupun tanwin bawah yang selari. Jadi formula yang kita guna bila selari ataupun 69, bacanya dengan jelas, iaitu izhar. Dekat sini izhar halqi, tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Okay, sama juga dengan nun yang ada tanda mati. Itu adik-beradik lah. Okay, tanwin yang 69, tanwin selari baris atas baris bawah, kemudian nun yang ada tanda mati. Itu satu set adik-beradik tu. Okay, kita baca dengan jelas. Okay, sahabat-sahabat yang baru belajar, just ingat formula tu saja. Okay, ingat formula tu, insyaAllah boleh baca dah. Okay, boleh baca Quran pelan-pelan. Okay, baca 2 perkataan, 3 perkataan, tak ada masalah. Okay, kita pun semalam ada kelas kan, kelas percuma tu. Malam tu dah boleh baca dah. Yang baca Iqra 2 ke 3 ke pada awalnya, pada pertengahan bulan 11 hari tu. Jadi kita buat kelas, beberapa kali kelas. Malam sesi yang ke-7 dah nak habis dah. Masya Allah dah boleh baca Quran. Baca slow-slow lah, 2 perkataan, 3 perkataan kan. Dalam masa insya-Allah sebulan je. Okey, tengok terjemahan ayat 77. Sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak memperoleh bahagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai pada muka surat yang pertama. InsyaAllah kita teruskan lagi pada muka surat yang ke-60. Okey, kita dah nak habis dah juzuk yang ke-3 ni. InsyaAllah esok saya rasa kita sempat masuk juzuk yang ke-4. Okay, tengok juga bergantung pada soalan. Kalau ada soalan ataupun huraian yang panjang sikit, kita mungkin sempat satu muka surat je. Okay, jadi kita sambung muka surat yang ke-60. Okay, macam biasa, sahabat-sahabat yang baru join boleh share live, dan juga kalau ada soalan boleh tanya dekat bawah tu insyaAllah. Okay, kita cuba bincang lah. Ataupun yang request nak baca, nak semak 1-2 ayat, boleh request untuk join live insyaAllah. Okay. Cumanya untuk semak bacaan tu, kita tak perlu, saya tak akan tegur semua lah. Contoh kalau ada 3-4 kesalahan, kita akan fokuskan kesalahan yang besar dulu. Kita akan fokuskan 1-2 kesalahan untuk tuan-tuan dan puan-puan perbaiki. Kita mungkin ada banyak kesalahan, tapi kita fokuskan 1-2. Sebab itulah cara untuk kita belajar sebenarnya. Kita tak boleh betulkan semua dalam satu masa. Last sekali kita tak betul pun langsung. Kita tak betul walaupun satu. Jadi caranya kita akan betulkan satu persatu macam tu. Itu cara kalau kita nak belajar lah. Okay, terus muka surat 60. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Okay, nun yang bersabdu wajibul gunnah, pastikan cukup dengung 2 harakat. Kemudian tanwin yang tidak selari, okay, selepasnya huruf selain lam dan ra,
maka baca dengung. Okey, di sini idgham ma'al gunnah masuk dalam ya. La fariqan yalwu. Okey, ada waw kecil kat sini. Ini waw tanda mat. Kena baca 2 harakat. Okey, alsinatahum, mim yang kosong ni, mim kosong kena baca dengan dengung. Okey, kalau mim ada tanda mati ataupun nun ada tanda mati yang bulat tu, maka yang tu kita tak boleh baca dengung. Kita baca dengan jelas. Jelas bunyi mim mati ataupun nun mati tersebut. Dekat sini ikhfa syafawi, mim dengan ba. Sama bacaan dia, bunyi dengan bacaan iklab. Kalau bacaan iklab, tuan-tuan dan puan-puan pilih pendapat yang bibir atas bibir bawah rapat. Okay. Alsinatahum bil kitab. Okay. Rapat bibir atas dan juga bibir bawah. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Okay, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka 2 harakat dengung. Nun yang ada tanda mati, kalau tadi nun kosong, ni nun mati. Nun mati ada tanda mati, terus baca dengan izhar, iaitu bacaan jelas. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Okay, terjemahan ayat ke-78. Sesungguhnya dalam kalangan mereka nescaya ada segolongan yang memutar belitkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yakni yang mereka baca itu sebahagian daripada kitab, padahal itu bukan daripada kitab, dan mereka berkata itu daripada Allah, padahal itu bukan daripada Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Okay. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Okay, pastikan kalau berhenti pada ta yang bulat ni, ta bulat ni bunyinya seperti huruf ha. Wan nubuwah, bukan ta. Wan nubuwat, itu ta. Okay, kalau ta yang terbuka baru bunyi ta kalau kita berhenti pada ta tersebut. Tapi ini ta bulat, kita berhenti, bunyinya seperti huruf ha. Okay, nampak lagi tanwin yang selari, sama juga macam nun yang ada tanda mati tadi. Okay, kita baca dengan bacaan yang jelas. Li basharin, iaitu izhar halki dekat sini. Okay, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung 2 harakat. Idgham ma'al gunnah. Kita masuk dalam ya ni, ayyu dengan gunnah 2 harakat. Thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Okay, pastikan tanwin yang tidak selari selepasnya lam ataupun ra, maka baca tak boleh dengung. Okay, kalau tak selari selepasnya selain lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Di sini kita tak boleh baca dengung. Jadi cara bacanya macam mana? Masuk dalam huruf bersabdu. Masuk dalam huruf bersabdu. Okay, nampak je huruf bersabdu mana-mana kita kena masuk. Okay, macam linnas pun sama, kita masuk dalam huruf nun ni, nun bersabdu. Okay, cuma dekat sini tak boleh dengung. Ibadalli dalli, macam tu. Okay, idgham bila gunnah. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Okey, huruf da, huruf qalqalah, maka baca dengan ada sedikit lantunan. Okey, sedikit saja sebab di sini qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra.
Okey, tengok terjemahan dulu. 79. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah kerana kamu mengajarkan kitab dan kerana kamu mempelajarinya. Okey, teruskan. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Okey, ra mati sebelumnya berbaris di atas, ra tafkhim kita baca dengan tebal. Arbaba. Okey, cuma hati-hatilah kalau kita nak tebalkan tu huruf ra yang tebal, bukan huruf a. Okey, kalau kita tebalkan a ni akan jadi o. Arba wan nabiyina tu a pun dah tebal. A sebutan a wan nabiyina arbaba. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Okay. Jadi kita jumpa lagi mim yang kosong ni, maka kita baca dengan dengung, sama macam nun kosong. Mim kosong selepasnya bukan huruf di sini ni hukum mim mati. Kalau hukum mim mati kena dengung lah. Dengung dekat sini. Ya'murukum bi, sama macam bacaan iklab yang rapat bibi atas ataupun bibi bawah sekali rapat. Okey, kemudian pada za yang sukun. Za sukun iaitu za yang ada tanda mati. Hati-hati jangan lantunkan. Ba'da iz'an. Ini selalu orang buat ni. Selalu orang buat lantunan dekat huruf za mati ni selain daripada huruf dad mati. Salah satu huruf yang selalu dilantunkan juga adalah huruf za sukun. Jadi kena hati-hatilah dalam bacaan tu. Okey, mim yang bersabdu wajibul gunnah, kita dengung 2 harakat juga. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Adakah patut dia menyuruhmu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Okey, terus lagi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. Okey, ada tanda mat, tanda ombak, selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, mim bersabdu baca 2 harakat wajibul gunnah. Kemudian ba ada tanda tanwin bawah yang tidak selari bertemu dengan huruf selain lam ataupun ra, maka baca dengan dengung 2 harakat. Di situ idgham ma'al gunnah. Okey, ta yang bulat sama kita baca dengan huruf bunyi ha wa hikmah. Okey, kena sebut juga ni sebab ada yang baca, ada yang keliru lah. Dia baca wa hikmat. Dia tak bunyi ta dekat sini. Sebab dia ta yang bulat ni bunyi macam huruf ha. Wa hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Okey, banyak ni kita jumpa mim bersabdu, nun yang bersabdu, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Okey, ni pun mim bersabdu, wajibul gunnah tu. Okey, kemudian tanwin yang selari yang tidak selari sama je adik-beradik dengan tanwin yang 99. Tanwin 99. Okey, cuma beza 2 ni. Okey, ni tanwin 99, ni tanwin 99. Tapi yang ini selepasnya huruf mim, yang ini selepasnya huruf lam. Maka yang selain huruf lam atau mim kita dah sebut tadi, kita baca dengan dengung. Kalau selepasnya huruf lam ataupun ra, maka kita tak boleh baca dengung.
Okay, kita tak boleh baca dengung. Itu dua formula yang berbeza. Kemudian formula yang seterusnya, nampak je huruf bersabdu, kita masuk. Nampak je huruf yang bersabdu, kita masuk dalam huruf tersebut. Jadi rasulummu, lummu, jadi itu masuk ke dalam huruf mim. Kemudian musaddiqul lima, kita masuk juga dalam huruf lam. Cuma dekat sini nama dia idgham ma'al gunnah, di sini idgham bila gunnah. Ni masuk dengan gunnah, ni masuk tanpa gunnah. Sebab apa tanpa gunnah? Sebab selepas tanwin ni huruf lam. Okay, selepas tanwin 99 ni huruf lam ataupun huruf ra sama juga. Okay, idgham bila gunnah, kita masuk tanpa dengung. Okay. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Okay, pastikan ri ni panjang dua harakat. Dan ya ni dia tidak ada baris. Jadi tak perlu bunyikan isri. Tak, sebab dia ya yang kosong. Ya kosong ni bermaksud ya huruf mat. Huruf mat tu apa? Huruf yang kita kena baca panjang dua harakat tu. Okay. Qalu aqrarna. Okay, boleh berhenti. Kat sini ada waqaf jaiz. Boleh berhenti ataupun boleh sambung lah. Ikut keselesaan. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok dekat wa ana ni. Okay, kenapa kita tak baca panjang dekat sini ni? Wa ana ma'akum. Sebab dekat sini ni bukan mat ni, bukan tanda mat. Okay. Jadi kalau kita sambung wa ana ma'akum tak perlu baca panjang. Okay. Dekat sini ni ada juga nama hukum dia ni. Sifir mustatil, sifir mustadir. Betul tak? Saya pun tak berapa ingat dah nama dia, tak biasa sebut. Tapi ada sifir mustatil dengan sifir mustadir. Okay, boleh tengoklah, boleh cek. Okay, dekat sini ni tanda macam ni. Dia ada dua tanda. Satu tanda yang macam bujur ni, satu lagi tanda yang bulat betul. Okay, satu tanda bujur macam ni, satu tanda bulat betul. Okay, 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, adakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, jika demikian bersaksilah kamu, yakni para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Okay, insyaAllah sikit lagi untuk surat yang ke-60 ni. Okay. Ada tanda mati bulat atas huruf alif. Bacaan itu tak boleh panjang. Betul. Macam tadilah, wa ana ma'akum. Kita tak baca wa ana ma'akum. Okay. Abaikan saja. Kalau ada Quran yang ada color-color macam ni, yang warna kelabu ni, kita abaikan dia. Kita tak boleh baca dia lah. Kalau ada Quran yang color-color macam ni. Okay. Sambung lagi. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Okay, huruf tanda mat selepasnya bukan lam, selepasnya bukan huruf sabdu, 4 ataupun 5 harakat. Okay, faman tawalla, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Okay, tawalla ini bukan ya ni, ini bukan baris ya. Sebab ada juga yang tersilap baca tawalla ya. Okay, jadi ini tawalla, untuk panjang huruf la tu kena panjang. Okay, 82. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq. Okay, insyaAllah baris yang terakhir, ayat yang terakhir untuk muka surat yang ke-60.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Okey, dekat sini nampak ada tanda waw. Di atasnya ada tanda mat ataupun tanda ombak tu. Dia sama juga. Mana-mana kita jumpa tanda ombak ataupun tanda mat macam tu. Okey. Tak kisahlah dekat mana pun, yang penting kena baca. Yang penting selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey. Cuma kalau kita belajar tajwid dekat sini namanya mat silah tawilah. Ha bertemu dengan hamzah. Ha bertemu dengan hamzah. Bacanya 4 ataupun 5 harakat, iaitu mat silah tawilah. Okey, kalau mat silah qasirah tu dia tidak ada tanda yang ombak ni lah. Dia tidak ada tanda ombak ni. Dia ada waw ni sahaja, ataupun ya kecil ataupun alif kecil. Okey. Okey, kemudian taw'an wa karha. Okey. Tanwin yang tidak selari macam kita sebut sebelum ni, sama cara bacanya dengan nun yang kosong. Tanwin tak selari sama dengan bacanya nun kosong yang selepasnya tidak ada huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Kat sini sama juga idgham ma'al gunnah. Okey. Idgham ma'al gunnah. Kita masuk dengan dengung 2 harakat. Gunnah tu dengung. Dengung 2 harakat. Okey. Sikit lagi. Wa ilaihi turja'un. Okey, tengok pada terjemahan. Patutkah mereka mencari agama lain selain agama Allah, padahal segala apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Okey, alhamdulillah, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesai muka surat yang ke-60. Kita ada satu lagi muka surat sebelum kita habis juzuk yang ketiga. Cepat je masa. Kita dah nak habis dah juzuk yang ketiga. Okey, juzuk yang ketiga. Okey, macam tadi kita ada jumpa okey, kita jumpa yang tadi ni saya sebut ni kan. Nampak tak dia macam tak jelas sangat ni. Nampak tak ni? Kita explain sikit lah sebab ada masa ni. Mana tadi? Ni wa ana ni. Okey, untuk wa ana ma'akum, dia ada sedikit perbezaan lah kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan. Kan? Kalau contoh Quran tuan-tuan dan puan-puan tak ada warna macam ni. Okey, kalau ada warna senang lah. Kalau kelabu ni kita kena abaikan, tak perlu baca. Okey, cuma kalau tak ada color, pastikan tengok ni. Dia tanda bulat ni dia macam bujur. Dia tanda macam bujur tu kan. Dia bentuk dia macam bujur sikit. Dia beza sikit. Kena bezakan dia bujur sikit. Kalau yang satu lagi tu ni contohnya. Yang bawah ni wow. Dia bulat betul. Kan? Dia bulat betul. Jadi dua tanda ni sebenarnya ada maksud dia lah. Ada maksud dia dari segi cara baca. Okay, kalau yang bujur ni kalau kita sambung, maksudnya bacaan wasal. Wa ana ma'akum macam kita baca tadi. Kita baca pendek je lah. Wa ana ma'akum. Ini pun sama. Kita baca sambung kan. Fa'ulaika. Pendek. Okay, pendek. Tapi dia berbeza sedikit bila mana kita waqaf. Waqaf tu apa? Maksudnya kita berhenti lah. Okay, kita berhenti. Contohnya kita berhenti pada perkataan ana ni. Contohlah kita tak sempat nafas sangat kan. Qala fashhadu wa ana. Okey, jadi perkataan wa ana ni kena baca panjang, 2 harakat ni. Fashhadu wa ana. Di sini kita kena baca panjang kalau kita waqaf. Okey. Untuk tanda yang bujur macam ni. Kalau tanda bulat
macam ni, kita wakaf ke ataupun kita sambung ke sama. Cuma kalau ini tanda bujur ni kita sambung baca pendek, kita wakaf baca panjang. Nanti kita akan jumpalah dia muka surat yang dah belakang-belakang tu ada contoh lain lagi, sabila, qawarira. Itu contoh-contoh famous lah. Okey, kita cumanya untuk yang tanda bujur ni kan, untuk tanda bujur ni hanya terdapat pada huruf alif. Hanya terdapat pada huruf alif saja. Kalau yang tanda yang ni kadang-kadang dia ada pada huruf waw. Kan? Kadang-kadang dia ada pada tanda alif. Kadang-kadang ada pada tanda ya. Salam Ustaz, ayat 83 mereka tu. Mana 83? Ni. Patutkah mereka mencari agama lain selain agama Allah, padahal segala apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya baik dengan Allah. Suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Salah ayat. Sekejap. Mana? Salah ayat. Ayat 82. Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sekejap. Okey, soalan apa? Puan Mahfuzah. Ayat 82. Yang terjemahan tadi yang kita baca. Sangkut tu saya punya line. Test. Boleh dengar ke? Saya punya line ni sangkut ke? Jam. Okey.
Sekarang okey tak? Tes. Boleh dengar. Okey. Sekarang okey dah. Okey, dah gerak. Okey, kejap. Sorry ya. Ayat 82 tadi. 82, maka barang siapa berpaling setelah itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Puan Mafuzah tanya tadi kan. Okey, maksudnya yang mereka tu kalau Nabi dia takkanlah fasik. Para Nabi tu takkanlah fasik, walaupun seorang Nabi dia takkan jadi fasik. Yang fasiknya adalah golongan yang memilih-milih Nabi. Golongan yang memilih-milih Nabi. Kan contohnya Yahudi. Yahudi tolak Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Tapi golongan Nasara dia terima Nabi Isa tapi tolak Nabi Muhammad. Boleh ke Puan Mafuzah ke sangkut lagi ni? Ke sini kan? Okey, dah okey. Boleh. Okey, baik. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita berhenti pada muka surat 60. InsyaAllah kita sambung esok pada muka surat 61 iaitu akhir juzuk yang ke-3. Akhir juzuk yang ke-3. Sekejap. Okey, dah tak sangkut dah. Okey. Jadi insyaAllah kita sambung esok. InsyaAllah pada muka surat 61. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dalam sesi live pada pagi ini. Kita jumpa esok pada jam 9 pagi juga insyaAllah. Macam biasa, boleh ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain. Kemudian ada soalan-soalan berkaitan dengan tajuk cara baca dan sebagainya, boleh tanya dekat ruangan komen lah. Kalau ada soalan-soalan yang saya perlu rujuk ataupun tengok balik, kan kita akan buat dalam bentuk video insyaAllah. Ataupun kita akan jawab pada sesi live yang akan datang. Cuma yang tadi kita ada share tentang yang tanda bulat tu, kena ingat lah. Yang bujur dengan yang bulat ni. Ini kalau nama dia sifir mustatil, yang ni sifir mustadir. Cuma yang penting cara baca tu kena pastikan bezakan. Itu saja untuk hari ini. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.